Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Aku dah banyak cerita tentang kes-kes perempuan yang kena culik dan diorang ni telah dikurung bertahun-tahun lamanya. Jadi kalau korang nak tengok video-video tadi tu, korang just scroll down dekat aku punya channel, okay? Tapi make sure korang dengar cerita ni bagi habis dulu. Mangsa-mangsa tadi ada yang berakhir dengan tragedi yang mana diorang ni cacat seumur hidup dan mengalami masalah mental. Tapi ada juga yang berjaya diselamatkan yang diorang ni tak ada masalah sangat. Contohnya diorang ni punya side effect tak teruk lah macam mangsa-mangsa yang lain. Mungkin diorang ni ada mengalami trauma tapi tak seteruk macam mangsa-mangsa lain yang cacat. Tapi kisah yang aku nak share dekat korang ni aku macam why? Jadi aku tak nak intro lama-lama. Jom kita mulakan ceritanya. So without wasting any time, let's get started. Kisah ni terjadi di sebuah tempat iaitu di California, Amerika. Kisah tentang ni juga telah diadaptasi kepada sebuah movie yang bertajuk Girl in the Box. So korang bolehlah cari movie tadi untuk feeling lagi mendalam. Cerita dia tentang seorang gadis yang berusia 20 tahun yang bernama Colleen Stan, yang mana dia telah diculik pada 19 Mei pada tahun 1977 dan dia telah dikurung dalam sebuah peti kayu yang bersaiz manusia selama bertahun-tahun. Jadi peti kayu tu ibarat macam sebuah keranda untuk dia. Kejadian tu bermula apabila Colleen tadi nak pergi sebuah pesta ulang tahun kawan baik dia. Jadi dia nak ke sana, dia tak ada kereta, so dia decide lah untuk berjalan kaki. So bila dia dah berjalan jauh, dia pun letih dan dia decide untuk tahan kereta. Dan ada sebuah kenderaan yang berwarna biru telah berhenti dekat tepi dia. Kenderaan tadi telah dipandu oleh sepasang suami isteri. Si suami tadi bernama Cameron Hooker berusia 23 tahun dan si isteri bernama Jenny 19 tahun. So diorang pun invite lah Colleen ni untuk naik kereta diorang. Pada awal tu Colleen ingat diorang berdua ni orang yang baik-baik, orang yang memang ikhlas nak tolong dia. Tapi keputusan dia untuk tumpang strangers adalah satu penyesalan yang terbesar buat Colleen. Aku pun tak faham macam mana dia boleh decide untuk tumpang strangers ataupun orang yang dia tak kenal. Sedangkan aku daripada kecil lagi sekolah rendah, arwah mak aku dah brainwash aku jangan tumpang orang yang aku tak kenal. Even dia mengaku dia tu adalah kawan ayah aku, tapi dia ni senang-senang je tahan orang pergi tumpang nak pergi mana-mana je. Sebenarnya benda tu sangat berbahaya, okey? Semasa dalam perjalanan, kenderaan yang dia naik itu telah melencong ke arah lain. So bertentanganlah dengan destinasi Colleen nak pergi. Colleen dah start cuak dan dia rasa yang diorang berdua ni nak tipu dia. Kenderaan tadi telah menuju ke suatu tempat yang jauh dari orang dan agak terpencil. So dekat sinilah dia telah diugut dengan pisau dan tangan dia telah diikat. Lepas tu dia telah dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu yang bersaiz manusia. Jadi ibarat dia ni manusia yang telah dimasukkan ke dalam keranda. Diorang telah culik Colleen dan menyimpan dia di dalam peti selama 23 jam. Colleen telah dikurung di dalam sebuah bilik di bawah tanah. Kadang-kadang dia letak peti tu di bawah katil dorang. Dekat sinilah dia kena rogol, kena sebat, kena pukul dan juga dikenakan renjata elektrik. Bukan tu je, dia juga dipaksa untuk melihat suami isteri tadi tu melakukan hubungan badan. So dia kena tengok apa yang diorang buat. Dalam tempoh 24 jam, Colleen hanya dibenarkan sejam je keluar dari peti dia. Tu pun bila dia keluar bukannya dia boleh tengok TV ke, dia boleh pergi mandi ke ataupun jalan-jalan dalam rumah, tak. Tapi dia keluar untuk diseksa ataupun dirogol oleh Cameron. Selama 23 jam dia kena kurung dalam peti. Colleen memang terseksa sangat-sangat. Bayangkanlah kena berpanas dan terbaring dalam peti yang gelap. Saiz peti itu pula bukan besar mana, dia sebesar keranda. Kita yang terkurung dalam rumah semasa PKP dulu pun dah cukup stres. Ini kan pula dia terkurung dalam tu bertahun-tahun dalam sebuah peti yang dia tak boleh duduk dan bangun. Semasa dia kena kurung, diorang cuma bagi dia makan kentang ataupun sandwich. Diorang juga ada bagi piece-pot ataupun bekas untuk Colleen ni membuang. Bukan tu je, Colleen ni memang tak dibenarkan mandi langsung. Pada tahun 1978, lebih kurang 3 tahun dia kena culik, Colleen kena sign satu kontrak. Dalam kontrak tu, Colleen kena jadi hamba abdi sepanjang hayat dia. Pada masa ni juga, Cameron beritahu dia yang dia telah dipantau oleh The Company. The Company ni merupakan satu sindiket jenayah yang sangat berbahaya. Jadi The Company ni memang sangat digeruni lah. So Cameron beritahu Colleen, setiap pergerakan dia memang dipantau oleh The Company. Kalau dia cuba lari dari rumah, seluruh keluarga dia akan dibunuh oleh The Company. Bila dia dah ditakutkan macam tu, Colleen pun risau jugalah keselamatan dia dan juga keselamatan keluarga dia. Even pada masa tu dia sendiri berada dalam mulut harimau. So dia pun tak ada pilihan dan dia pun sign lah kontrak tadi. Lepas dah sign tu, Cameron pun bagi tahu dekat Colleen yang dia diberikan sedikit kebebasan. Dia dibenarkan keluar dari peti tu selama 1 jam untuk kemas rumah Cameron dan juga Janice. Colleen pun setuju untuk ikut segala arahan Cameron. Kalau boleh, Colleen ni memang tak nak bantah apa-apa arahan Cameron sebabnya dia tak nak kena apa-apa hukuman. Jadi apa-apa kehendak Cameron, Colleen ni ikut je. Lama-lama kebebasan Colleen telah dilonggarkan sikit demi sedikit oleh Cameron. Dia dibenarkan mengasuh 2 orang anak Cameron, jogging dan melakukan apa-apa aktiviti di halaman rumah. Pada satu hari iaitu pada tahun
1981 setelah 4 tahun, akhirnya Colin telah pulang ke rumah dia. Itu pun Cameron yang benarkan dan dia pantau segala gerak-geri Colin. Masa tu Cameron telah menyamar jadi boyfriend kepada Colin. Even waktu tu Colin nampak macam tak berapa nak terurus, tapi parents dia tak syak apa-apa tau. Diorang cuma fikir yang Colin ni sebenarnya dah join ajaran sesat. That's why lah budak tu hilang macam tu je selama 4 tahun. Sebenarnya masa dia balik rumah tu, Colin memang tak cerita apa-apa dekat mak ayah dia. Sebabnya dia takut kalau di company tu jumpa family dia dan bunuh family dia. That's why lah dia biarkan mak ayah dia fikir yang dia dah join ajaran sesat. Tapi kan sebagai seorang ibu bapa, kita mestilah ada syak wasangka kan. Kalau anak kau 4 tahun tak balik, tiba-tiba dah balik rumah, dia tak cerita apa-apa, terus kau expect dia dah join ajaran sesat. At least do something. Benda tu adalah sangat-sangat something fishy tau. Tiba-tiba balik dengan seorang lelaki, lepas tu tak berapa cerita sangat, tapi kau anggap dia join ajaran sesat je. Gitu je. Dan biarkan anak kau pergi balik. Kalau aku jadi mak ayah dia kan, aku takkan benarkan anak aku keluar daripada rumah tu. Tak pun kalau boyfriend dia paksa, aku akan call polis. Kemudian pada tahun 1983, Colin telah dibenarkan keluar dari peti itu. Jadi dia tak perlu lagi lah tinggal dalam peti kayu tadi. Dia juga telah dibenarkan untuk mencari pekerjaan dan menjalani hidup yang normal. Pada masa ni jugalah Cameron telah menyatakan hasrat dia yang dia nak jadikan Colin ni adalah isteri kedua dia. Bila Janice dengar, of course lah dia marah dan cemburu. Kalau korang nak tahu, Janice sebelum ni pun mangsa penderaan kepada Cameron. Aku rasakan Cameron ni sebenarnya dia ada masalah otak dari segi percintaan. Dia dera mangsa dia, lepas tu dia jatuh cinta, dia kahwin. Lepas tu dia repeat benda yang sama dia nak buat dekat Colin pula. Seriously, dia memang psycho gila kot. Kalau ikut dalam perjanjian Janice dengan Cameron hanya boleh jadikan Colin hanya sebagai hamba abdi dia je, bukan sebagai isteri kedua. Pada Ogos 1984, Janice telah nekat untuk pecahkan rahsia kepada Colin. Janice nekat untuk bocorkan rahsia kepada Colin tentang The Company. Sebabnya dia sakit hati dan jealous dan dia tak nak diorang berdua tu kahwin. So dia beritahu yang Cameron sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan The Company. Jadi selama ni The Company tak pernah pun pantau pergerakan Colin. Cameron just nak takutkan dia supaya Colin ni tak lari dari rumah. Bila Colin dengar macam tu, dia rasa macam oh selama ni dia kena tipu, dan akhirnya dia pun lari dari rumah. Even Colin dah berjaya melarikan rumah, dia still tak call polis tau. Dia masih lagi berhubung dengan Cameron dan dia harap Cameron tu berubah. Tapi akhirnya Cameron telah ditangkap oleh polis disebabkan Janice telah bongkarkan segala-galanya. Cameron telah didakwa di atas kesalahan menculik dan melakukan serangan seksual ke atas Colin Stan. Jadi dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 104 tahun. Tapi aku tak rasa pun lepas 104 tahun tu dia boleh keluar. Mungkin dia dah mati ikut dalam penjara tu. Janice pula tak didakwa sebab dia telah beri kerjasama kepada pihak polis. Lagipun dia telah berjanji dengan pihak polis yang dia akan jadi saksi dekat mahkamah semasa perbicaraan suami dia. Kemudian Janice telah menukar nama dan dia masih menetap di California. Sama juga macam Colin, dia pun tukar nama dan masih lagi menetap di California. Colin sebenarnya telah disahkan mengalami Stockholm Syndrome, yang mana sebenarnya dia mula mencintai penculik dia iaitu Cameron. Selepas dari kejadian tu, Colin telah berjaya mendapatkan ijazah dalam bidang perakaunan dan Colin juga telah berkahwin dan sekarang ni dia giat dalam aktiviti kemasyarakatan bagi menolong perempuan yang mengalami mangsa dera. Satu je nasihat aku kepada korang, tolong jangan tumpang orang yang korang tak kenal, melainkan orang tu korang percaya ataupun korang order Grab. Benda ni kita tak boleh jangka tau. Manusia rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Jadi pengajaran dari cerita ni, aku harap korang sentiasa berhati-hati dan jangan terlalu mudah percayakan seseorang, apatah lagi orang yang korang tak kenal. Alright guys, that's it for today dan aku harap korang suka. Yang belum lagi subscribe, korang subscribe dulu dan jangan lupa untuk like, share dan komen, dan kita akan jumpa lagi in next video.